Regional Comprehensive Economic Partnership ataupun RCEP telah ditandatangani pada oleh 15 buah negara iaitu 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara rakan FTA ASEAN sewaktu sidang kemuncak ASEAN RCEP keempat pada 15 November 2020. Lanjutan daripada itu, negara-negara anggota RCEP mengambil langkah-langkah domestik bagi meratifikasi perjanjian tersebut mengikut lunas-lunas perundangan negara masing-masing. Berdasarkan peruntukan yang terkandung di dalam perjanjian RCEP, ianya akan berkuat kuasa 60 hari setelah sekurang-kurangnya 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara rakan FTA ASEAN menyerahkan surat cara ratifikasi atau Instrument of Ratification kepada Sekretariat ASEAN. Sehingga kini negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian adalah Singapura, China dan Jepun. Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi domestik dan akan menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN pada hujung tahun ini, manakala Myanmar telah pun menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-53 pada 9 September 2021, negara-negara anggota ASEAN telah mensasarkan tarikh kuat kuasa perjanjian RCEP pada 1 Januari 2022. Negara-negara seperti Brunei, Filipina, Indonesia, Kemboja dan Vietnam telah memaklumkan hasrat untuk melengkapkan proses ratifikasi domestik menjelang November 2021. Malaysia pula memberikan komitmen untuk melengkapkan proses ratifikasi pada pertengahan Disember tahun ini. Proses ratifikasi RCEP bagi Malaysia memerlukan pindaan dibuat ke atas 3 akta di bawah bidang kuasa KPDN HEP. Ini adalah bagi memastikan akta tersebut sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian tersebut. Dalam hal ini, MITI telah dimaklumkan oleh pihak KPDN HEP bahawa draft pindaan akta-akta tersebut sedang diperhalusi oleh Jabatan Peguam Negara. Sekiranya Malaysia tidak meratifikasi perjanjian ini, negara akan tidak menikmati faedah dan layanan keutamaan ataupun preferential treatment seperti yang terkandung dalam RCEP. Antara manfaat yang dapat dinikmati sekiranya Malaysia meratifikasi perjanjian ini adalah pengurangan tarif ke atas barangan ekspor, akses pasaran perdagangan perkhidmatan, pergerakan pekerja profesional dan berkemahiran tinggi serta peluang meningkatkan aktiviti pelaburan di kalangan negara-negara anggota RCEP. Setelah perjanjian ini berkuat kuasa, antara kerjasama yang dirancang termasuklah peningkatan kapasiti bagi pelaksanaan penurunan atau penghapusan kadar tarif import, pengurangan halangan-halangan berbentuk bukan tarif seperti melalui penerimaan pakai standard dan piawaian industri setiap negara. Seiring dengan matlamat utama perjanjian untuk mengukuhkan aktiviti rantaian nilai serantau di samping menjadikannya lebih mesra pengguna serta lebih mudah digunakan. Selain daripada pengurangan tarif ke atas barangan ekspor, negara anggota RCEP juga committed untuk mengurangkan halangan-halangan bukan tarif atau dengan izin non-tarif measures melalui penyelarasan tata cara import dan ekspor bagi memudah cara pergerakan barangan rentas sempadan, termasuklah menyesuai serta menerima pakai standard atau piawaian industri setiap negara anggota atau harmonization of rules and standards. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, RCEP melalui bab Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures telah menekankan keperluan mengadakan kerjasama antara badan-badan piawaian negara anggota serta perbincangan di peringkat teknikal untuk memastikan piawaian dan standard industri negara masing-masing tidak menjadi penghalang atau meningkatkan kos barangan yang diekspor. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan pertama sila Bintulu 30 saat. Terima kasih terima kasih Yang Berhormat Menteri Kandang atas jawatan diberi. Soalan tambahan, RCEP dan CPTPP merupakan Bilateral Trade Agreement yang dilihat sebagai saring melengkapi antara kedua-duanya. Baru-baru ini, negeri China yang juga anggota RCEP telah memohon secara rasmi
untuk mengatai CPTPP. Apakah pandangan Malaysia terhadap pengetaan negeri China dan apakah kesan terhadap industri tambatan? Sekian. Terima kasih. Sila Menteri Kanan. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Memang benar Yang Berhormat yang di-Pertua Negara China telah pun mengumumkan secara rasmi untuk menyertai CPTPP pada 16 September yang lalu. Pada pandangan saya, penyertaan China dalam CPTPP akan memberikan dampak pengaruh ekonomi yang kuat dalam perjanjian perdagangan. Dan ini adalah negara yang kedua selepas United Kingdom memohon untuk menyertai CPTPP pada awal tahun ini, dan kita menjangkakan China akan memulakan accession negotiations bersama negara-negara anggota RCEP pada awal tahun hadapan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, walaupun Malaysia mempunyai FTA bersama China iaitu ASEAN China FTA, namun di bawah CPTPP, China perlu menawarkan akses pasaran tanpa sebarang pengecualian awal, di mana China perlu membuat tawaran akses pasaran yang lebih menyeluruh, berkualiti tinggi dan juga menepati piawai perjanjian CPTPP. Oleh demikian, akses pasaran yang bakal kita nikmati dengan penglibatan China dalam CPTPP kelak dijangka lebih luas, komprehensif dan menguntungkan Malaysia berbanding dengan ASEAN China FTA. Di bawah peraturan Rules of Origin, sebagai contoh Tuan Yang Pertua, setiap produk yang diiktiraf sebagai berasal ataupun originating dari Malaysia atau negara anggota CPTPP akan mendapat layanan duty berkeutamaan ataupun preferential duty. Sebagai contoh, dengan kemasukan China ke dalam CPTPP, ianya akan membolehkan pengilang-pengilang dan pengeluar-pengeluar daripada Malaysia untuk menggunakan bahan mentah daripada China bagi pengeluaran produk akhir yang turut diambil kira dalam melayakkan produk berkenaan mendapat layanan duty berkeutamaan ataupun preferential duty. Jadi pada pandangan Kementerian, Malaysia sebagai salah satu rakan dagang yang terbesar dengan China, dasar dan agenda pembangunan China ini adalah penting, di mana ianya akan memberikan impak kepada Malaysia dan negara-negara serantau. Dan dalam hal ini, kemasukan China ke dalam CPTPP dijangka memberi impak yang cukup positif dan signifikan ke atas Malaysia sekiranya Malaysia meratifikasi perjanjian CPTPP dalam masa yang terdekat. Saya juga nak memaklumkan baru-baru ini Federation of Malaysian Manufacturers merupakan satu pertubuhan yang besar mewakili pengilang-pengilang di Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa dengan izin Tuan Yang Pertua, saya quote kenyataan FMM, we firmly believe that the early ratification of CPTPP would assist Malaysian exporters to secure preferential market access within CPTPP countries to remain competitive over our regional competitors and helps to build investor confidence in Malaysia during this time of uncertainty. Jadi alhamdulillah nampaknya pihak industri, pihak swasta juga telah melihat kepentingan CPTPP dan kita akan meratifikasinya dalam masa yang terdekat. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Menteri. Soalan Soalan tambahan tambahan, minta yang mohon kedua, soalan tambahan. saya jemput Yang Berhormat Kuala Kedah. Ya, terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya ialah dengan kita meratifikasikan RCEP dan juga dengan bersamanya Myanmar dalam meratifikasikannya, apakah itu akan menghalang kita untuk bersuara dan atau mengenakan tekanan kepada Myanmar atas tindak tanduknya yang merupakan ancaman juga kepada kestabilan dan keselamatan di Asia Tenggara, khususnya negara kita. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Sila Menteri Kanan. Miti. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya mengambil maklum pandangan ini. Malahan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN juga telah membincangkan tentang situasi politik di Myanmar,
dan ada beberapa buah negara anggota ASEAN telah mengambil pendirian yang keras dan tegas tidak menerima kepimpinan yang ada pada hari ini. Namun dalam konteks meratifikasi perjanjian RCEP, saya telah sebut secara cermat sebentar tadi bahawa yang telah meratifikasi dan diterima oleh Sekretariat ASEAN adalah Singapura, China dan Jepun. Manakala Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi dan telah mengemukakan surat cara ratifikasi kepada Sekretariat. Namun dalam konteks Myanmar, mereka telah menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN dan ini akan diputuskan di peringkat kepimpinan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN tentang situasi di Myanmar. Jadi perkara ini perlu dilihat secara menyeluruh walaupun ia melibatkan perdagangan dan juga trade di antara negara-negara ASEAN dan juga anggota rakan FTA ASEAN. Namun situasi di Myanmar itu amat membimbangkan dan kita sedang memantau untuk mengambil ketetapan yang lebih tegas dan meletakkan tekanan yang lebih kuat kepada kepimpinan di Myanmar pada hari ini supaya kembali menjadi sebuah negara yang demokratik dan memberikan hak kepada rakyat di Myanmar. Terima kasih. Terima kasih. Mohon satu lagi soalan tambahan. Saya ingin teruskan.